Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Jejak Alam Mistik. Saya, Nazri Saleh Osanda. Hari ini saya akan bawakan kepada anda kisah sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum anda menonton video di channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Kita sering mendengar cerita seram berkaitan hotel. Ini bukan perkara biasa dan sudah tentu jika kita dibiarkan bersendirian, terdapat pelbagai jenis perasaan. Pengalaman gangguan di bilik hotel boleh menyebabkan kecutian gembira menjadi seram. Inilah yang berlaku kepada Alia ketika dia mengambil keputusan bersama suami bercuti ke Kelantan pada tahun lalu. Keputusan untuk bercuti ke Kelantan bukan kerana bercuti semata-mata, tetapi untuk mencari barang yang boleh dibuat produk perniagaan seperti kain batik, produk kraft tangan, produk makanan dan pelbagai lagi. Cerita Alia, pengalaman ngeri mereka bermula apabila dia sendiri tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak selesa kerana terasa seram sejuk dan terasa seperti diperhatikan apabila melalui lorong menuju ke bilik hotel yang ditempah. Ketika Alia dan suaminya berada di dalam bilik, perasaan tidak selesa masih ada walaupun hotel tersebut bersih dan ceria. Tapi bilik yang mereka dapat tidak ada tingkap, hanya dinding sepenuhnya. Apabila suaminya tanya, dia kata tak ada apa-apa. Mungkin Alia rasa itu hanya mainan perasaannya sahaja. Alia tidak mahu suaminya risau. Jadi, dia terpaksa menyembunyikan perasaannya yang sebenar. Pada waktu malam, ketika hendak melelapkan mata, Alia terdengar bunyi dari atas, seakan-akan bangku ditolak dan ditarik berulang kali tanpa henti. Alia dan suaminya saling berpandangan. Sempat suaminya berbisik, "Kalau dengar bunyi pelik, jangan takut atau ditegur." Kemudian mereka tidur. Tidak lama selepas itu, Alia terdengar seperti ada seseorang yang melintasi bilik mereka. Alia memandang ke arah bawah pintu untuk melihat bayang yang melintasi bilik mereka. Ternyata ada bayang yang melintasi bilik mereka. Apa yang menyeramkan adalah ketika itu jam menunjukkan 2 pagi dan bunyi derapan kaki orang berjalan membingitkan telinga Alia. Siapa yang berjalan pada waktu pagi begini? Derapan kaki tersebut berulang-ulang
beberapa kali melintasi bilik mereka, sehinggalah bunyi tersebut hilang sendiri. Keadaan kembali sunyi dan tenang. Tidur Alia terganggu dengan bunyi itu, tapi dia buat tak tahu saja. Kerana terlalu mengantuk, dia terus tertidur. Tidak berapa lama, Alia merasakan tidurnya terganggu dengan perasaan yang kurang senang kerana dia merasakan dirinya sedang diperhatikan oleh sesuatu. Alia kerap bertukar-tukar posisi tidur, namun masih belum mampu mententeramkan hatinya. Suami tidur dengan nyenyak, tapi tidur Alia terganggu. Alia kalau boleh tak nak ganggu suaminya tidur, kerana Alia faham suaminya terlalu penat memandu kereta dalam jarak yang jauh. Ketika Alia bangun untuk duduk bagi membetulkan bantal tidurnya, tiba-tiba Alia terlihat kelibat lembaga kanak-kanak berlari keluar dari bilik air menuju ke pintu bilik. Kelibat tersebut berlari menembusi biliknya. Alia terkejut dan terus menekuk mukanya dengan selimut. Alia menggigil ketakutan sambil peluk suaminya di sebelah. Inilah pengalaman pertama Alia melihat kelibat lembaga. Bilik mereka hanya pasang satu lampu saja supaya tidak terlalu gelap dan boleh melihat kesekitaran bilik jika ada apa-apa berlaku. Tak sangka pula kejadian terlihat kelibat lembaga itu terjadi pada malam itu di bilik hotel yang mereka sewa. Nasib tidak berlaku kejadian yang lebih teruk. Dalam ketakutan itu, Alia paksa diri untuk pejamkan mata, sehinggalah dia terlena sendiri sehingga waktu pagi. InsyaAllah, dalam video ini saya dan Puan Ita akan menjawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, semua perkara misteri dan mistik datang dari Allah untuk menguji keimanan dan ketakwaan setiap hamba-hambanya. Hanya kepada Allah saja tempat kita minta petunjuk, perlindungan dan pertolongan. Pada pagi tersebut, Alia kongsikan pengalaman seramnya kepada Puan Ita. Apa yang boleh Puan Ita bagi tahu ialah apa yang Alia nampak itu adalah roh seorang budak lelaki yang pernah mati di kawasan hotel tersebut. Menurut maklumat batin yang Puan Ita dapat adalah satu ketika dulu tapak hotel tersebut pernah mengalami banjir besar dan ada seorang kanak-kanak yang mati lemas akibat banjir tersebut. Sebab itulah Alia nampak roh budak tersebut keluar dari bilik air. Ini kerana roh tersebut hendak beritahu kepada Alia yang dia mati kerana air. Satu lagi kejadian di mana Alia mendengar orang berjalan. Itu adalah gangguan jin yang berkeliaran di kawasan itu. Ini terjadi kerana apabila ada roh budak tadi, akan ada jin fasik yang akan mengambil kesempatan atas roh budak tadi. Roh budak itu sebenarnya melarikan diri dan sembunyi dari jin itu supaya dia tidak ditangkap. Jin boleh ambil kesempatan supaya keberadaannya tidak disedari oleh manusia bila ada roh. Kesempatan ini, jin itu boleh manipulasi dan mengganggu manusia. Kebiasaannya, roh-roh yang muncul ini memberitahu kepada orang baru di kawasan itu di mana terdapat kejadian atau kemalangan yang pernah berlaku di situ. Mereka juga akan menceritakan bagaimana sesuatu kejadian itu
boleh berlaku terhadap diri mereka. Cuma mereka tidak sampaikan secara terperinci kerana mereka bersifat roh yang bukan semua orang boleh berkomunikasi secara terus. Selepas Alia mendengar penjelasan Puan Ita tersebut, barulah dia rasa tenang dan faham akan kejadian tersebut. Perkara ini memberikan pengetahuan yang baru kepada Alia berkaitan dengan alam ghaib.